السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Wahai Tuhan, pimpinlah kami ke laluan yang betul, iaitu laluan yang telah dilalui oleh orang-orang yang dijamin dapat nikmat daripada-Mu, iaitu nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Tak mau jalan atau laluan orang-orang yang akan murka dan juga orang sesat, iaitu golongan Yahudi yang disebut ahli kitab dan golongan Nasara yang juga disebut ahli kitab. Sadaqallahul azim. Beliau sudah fungsi ahli-ahli yang berhormat, khasnya Petua PAS kawasan, sekalian ahli jabatan kuasa PAS kawasan cawangan-cawangan, khasnya lagi ahli-ahli jabatan kuasa yang menguruskan majlis malam ini. Ucapan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah beri pada kita hidayat. Hidayat makna tunjuk jalan atau membawa ke matlamat yang kita tuju. Dan hidayah yang paling besar atas dunia ni ialah Islam dan iman. Kalau Islam saja tak ada iman, kita dipanggil munafik. Kalau iman saja tak ada Islam, barang tak berlaku. Oleh yang demikian, syukur pada Allah sebanyak-banyaknya kerana kita dapat kedua-dua sekali. Kita terima Islam, walaupun dah lama beratus-ratus tahun kabarnya kita terima Islam, tetapi semacam berlaku satu tradisi. Boleh jadi waktu Islam masuk ke tanah Melayu zaman dulu, 500 tahun dulu, boleh jadi ketika tu Islam ibarat kalau matahari waktu asar sedang menurun. Dan sekarang ini alhamdulillah hak matahari menurun dan masuk lubang tanah tu sekarang naik balik. Kita terasa bahawa kita naik balik sekarang ni kerana Islam yang kita bawa serupa dengan Islam yang dikehendaki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam bentuk aman damai. Kita dulu tak pernah dengar, waktu kita kecil hari tu tak rajin dengar gawi salam. Kalau ada gawi salam tu tok pakai umur kita, Assalamualaikum, taklah murah rezeki, panjang umur. Jadi salam hari itu dipergunakan dulu untuk pakai untuk mendapat duit, untuk mendapat sedekah di rumah tangga kita. Sekarang ini dah merata-rata salam, selamat, Assalamualaikum, peace for you, selamat. Yang menyebabkan pagi tadi lepas pada kita pergi kuliah di dataran ilmu sekejap tadi, Cina daripada Perak, Cina daripada Kedah, Cina daripada bermacam-macam datang beramai-ramai, yang tak pernah terfikir kita bahawa Cina, India, daripada Perak, daripada Johor, daripada Pasir Gudang datang ke majlis ilmu, duduk sela atas tembok, atas jalan raya Apatika. Cina tua, Cina muda, India muda, India tua datang dengar kuliah agama Quran yang kita lakukan tiap-tiap hari Jumaat. Benda ni terpaksa manusia terima, dia terpaksa mengaku bahawa satu orang itu soal saya, seorang Hindu ke India tanya tadi, apa ni Cina, rasa-rasa Hindu. Dia kata ada kata tak boleh bersalam, orang kafir tak boleh salam, tak boleh bersalam kepada orang Islam. Saya selama-lamanya bergantung banyak pada kaedah khilaf, ikhtilaf ummati rahmah. Khilaf umat aku menjadi rahmat. Sama ada umat di kampung, sama ada umat di peringkat alim ulama, kita kira khilaf ni barang rahmat. Selama ini kita timbul masalah khilafiyat. Waktu ambo belum pada pergi ke luar negara itu, belum pada tahun 50-an, Tok Guru pondok balas sama pondok, balas cakap sifat 20, balas cakap makan 40, balas kau telkin, balas cakap niat semayang.
Itu berlaku belum daripada tahun 50-an. Waktu hamba belum pergi mengaji lagi di India, di Pakistan, di Mesir. Law ni alhamdulillah senyap tu. Tak ada. Kerana satu daripada benda yang hamba sebut, orang lain pun sebut, benda khilaf ni khilaf pakai mak. Tebang kita balas pun dia khilaf juga. Kecuali barang muttafaq alaih. Barang hak tetap muttafaq, hak ittifaq, tak boleh khilaf, tak ada arah lah. Tapi kita duk timbul masalah khilaf ni, boleh ke tak boleh tunggu kubur, boleh ke tak boleh baca talqin. Nak lagu mana barang khilaf. Akhirnya balas sama sendiri. Balas dengan aku balas dengan kamu. Musuh Islam masuk senyap-senyap dalam ekonomi kita, bukan dalam ekonomi, dalam akidah kita. Perkara paling utama Islam bawa ialah kata mengurus qalbu. Dia tak wari masalah pembangunan, tak wari masalah ekonomi, tak wari masalah sosial, masalah qalbu dulu. Satu masa dulu bila orang tanya saya, tapi ada orang royak pada saya balik, payah kau mudah jaga negeri. Amba kata jaga negeri tak payah. Kau yang payah nak jaga diri, jaga hati kita. Nak ambil duit ke, nak makan duit ke, nak salah guna kerajaan ke, ini terletak atas hati kita. Nak mengurus hati kita lebih serabut, lebih susah daripada mengurus negeri dan negara. Bila hati kita bersih molek, terurus sendiri ekonomi, terurus sendiri masalah sosial, terurus sendiri masalah rumah tangga. Kalau hati kita molek, hati molek maknanya kita tahu dunia tempat aku duduk ni sementara. Kalau aku jadi doktor pun aku mati juga. Kalau aku jadi tok bomoh aku mati juga. Dia lepas pandang hati hidup balik. Ni hak tok bomoh tak reti, hak profesor tak reti, hak doktor tak reti, hak ahli sains tak reti. Lepas pada mati hidup balik. Dia hidup balik tak balik kah pun dah. Kita pasal hidup balik depan dengan Allah. Wa nufikha fi sur fa idza hum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqad hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun in kan illa sayhatan wahidah fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. Satu hari nanti sangkala ditiup. Tak ada lah pengajian sains sangkala, tak ada lah pengajian teknologi masalah sangkala. Dan orang Eropah tak pernah terfikir sangkala akan ditiup. Dengan sebab itu bila kita sebut barang ni jadi masalah, jadi benda payah nak faham. Tak ada payah gua nak gocok tok nenek tak aja dengar lagi. Tahu-tahu orang Islam royak. Orang Islam pula orang mundur, orang ekonomi tak reti urus ekonomi. Jadi sudahlah benda-benda begini berlaku yang menyebabkan bila kita ni sebut Islam ni bahawa hidup dunia ni hanya untuk cari bekal ya. Kita main ekonomi, kita cebur ekonomi pun bekal akhirat. Cebur masalah pertanian pun bekal akhirat. Kita semayang pun bekal akhirat. Kita bercerah pun bekal akhirat. Kita masa muka dengan orang pun untuk bekal akhirat. Manis muka pun bekal akhirat. Benda ni benda pelik bagi penjajah dan juga anak-anak jajahan seperti kita orang Melayu. Orang Melayu baik, orang Arab baik serupa ya. Sama-sama benda pelik. Kerana benda yang Quran sebut ni orang putih tak aja dengar, Amerika tak aja dengar, maka radio dia pun tak aja sebut, TV dia pun tak aja sebut, artikel tak aja tulis. Kita orang Melayu sebut. Orang Melayu pula, orang Melayu kampung, Melayu semutar, Melayu berapa. Jadi masalah. Law ni alhamdulillah tak ramai dah. Kalau kita sebut agama dan politik mesti lari. Dia jamin hari tu dilawan kita hidup agama lain, politik lain. Law ni senyap. Senyap sama adalah tokoh UMNO pun senyap. Law tak apa bunyi dah law ni. Kerana dia rasa malu dah agama yang nak sebut benda lagu ni, kerana dia sendiri pun berasa bahawa sebenarnya hidup atas dunia ni tak boleh buat pandai kita. Kerana dunia ni hak orang, bukan hak kita buat. Hak orang. Hak orang mana? Hak Tuhan. Bumi hak kita jejak orang lain buat. Udara hak kita menyawa orang lain buat. Air hak kita minum orang lain buat. Nasi beras hak kita telan orang lain buat. Buah durian, buah duku, buah serta, apa orang lain buat. Apa hak kita buat ya? Ini ajaran agama disebut oleh orang PAH. UMNO untuk apa sebut barang lagu ni? Kalau dia sibuk cakap bangunan apa semua sekali. Akhir sekali habis piti. Lah ni nampak gegel dah. Piti tak ada ni. Dan Tuan khabar depan apa ni, harakah depan muka depan hari ni sebut bajet dia dulu majoriti 3 orang. Bajet parlimen dia lulus dan lulus tu hanya majoriti
3 orang. Malu muka menteri, Perdana Menteri, malu muka segala-gala menteri. Allahu Akbar. Jadi benda-benda gini kenapa jadi berlaku? Kerana mereka buat kerja tak teringat ke akhirat. Dia tahu dah pilihan raya ni bagi kita orang Islam, pilihan raya ni kau agama. Kerana pilihan raya nak bentuk kajian, dia bentuk kajian ni ajaran agama. Nabi Muhammad hijrah daripada Mekah ke Madinah. Kenapa? Duduk di Mekah, orang lain nak susuk kajian. Kita semua tahu rombongan daripada Abu Jahal pergi jumpa Nabi SAW bahawa Muhammad ni kalau berhenti daripada bercakap sekarang ni, dia nak duit kami boleh beri, nak retina boleh beri, nak tok bomo boleh beri, nak pangkat boleh beri, nak cari tok bomo takut otak Muhammad ni bereng ke, tak apa kamu cari tok bomo, asalkan tak usah kecek lagu ni. Nak pangkat boleh, nak Perdana Menteri boleh. Tapi Nabi tahu pangkat yang diberi oleh Abu Jahal apa arti? Artinya pangkat ni meneruskan agenda Abu Jahal. Kerana Abu Jahal je beri pangkat, paksalah nak urus. Nabi Muhammad kata, aku tak boleh terus kerja Abu Jahal, aku kena terus kerja Allah. Allah lantik aku, bukan Abu Jahal lantik. Jadi kalau aku terima jadi Perdana Menteri, Abu Jahal lantik, maka aku akan meneruskan kerja-kerja Abu Jahal. Mana boleh. Terpaksa hijrah ni para hadirin semua. Kita di Kelantan juga pernah hijrah ke Kuala Lumpur, pernah hijrah ke Singapura, pernah hijrah ke mana-mana cari rezeki. Tapi kita pergi dengan penuh selamat. Kita pergi dengan duit dalam poket. Kalau kita pergi Singapura pun kita ada pasport. Kalau ada masalah apa di Singapura pun kerajaan Singapura jaga kita kerana kita ni ada pasport. Dan kerajaan Malaysia pun kena usaha kita balik semula daripada Singapura kerana kita ada pasport. Tapi Nabi Muhammad pergi tak ada pasport. Dia pergi keadaan dikepung, keadaan diburu, keadaan dicari. Tah mati tengah jalan, tak sampai ke Madinah ke sampai Madinah ke boleh balik semula ke, bini tinggal di Mekah, rumah tinggal di Mekah, harta benda anak bini tinggal di Mekah belaka. Kerja ni tak ada orang buat. Dan dunia moden ni orang nak keluar negeri, tinggal anak bini tak tahu pasport luar ni, tak ada orang buat. Tapi Nabi Muhammad buat. Bukan kerana pergi cari harta, tak. Bukan kata nak cari harta di Madinah ke, nak cari harta di tengah jalan, tak ada. Nak cari harta, nak kukuh ekonomi, tak ada. Pergi bulat-bulat kerana bimbang takut aku mati, dia lepas pada aku mati, risalah Allah di langit tak ada habis lagi, pada waktu lagu mana. Ini benar-benar begini ya Nabi kita fikir. Dan kita sebagai orang umat Islam, bukan umat Melayu, umat Islam, kena sambung kerja ni. Apa arti kita jadi umat Nabi Muhammad, tiba-tiba hak Nabi Muhammad buat kita tak peduli? Itu bukan umat Nabi Muhammad, itu umat lain, umat hang tua ke, umat hang jebak, tak tahulah. Tapi hak tentu kita letak diri kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad boleh hidup, boleh balik semula ke Mekah walaupun dikelilingi oleh para musuh, kita juga kena fikir bahawa kita akan berjaya insya-Allah. Dan dalam Quran sendiri semalam pun Abang sebut, walaupun ucapan semalam tak sempurna benar kerana terlalu amat letih tubuh, banyak banyak sangat program yang ditindak, tapi banyak program pun moga kerja kita apa boleh buat. Dalam surah Yasin saya sebut semalam, waja'a min aqsalati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dalam surah Yasin sebut waktu Allah Ta'ala kirim 2 orang Nabi pergi berdakwah, pergi ceramah, pergi kempen di sebuah qaryah. Semua orang kampung lawan. Allah Ta'ala tambah lagi 3 orang. Rakyat kami semua ni mari kena jadi rasul, bukan mari nak berniaga, bukan mari nak jual barang, bukan mari nak cari bini, nak cari harta, cari buka tanah, tak. Inna ilaikum mursalun, inna ilaikum mursalun. Dan ada ayat, ada seperti inna ilaikum la mursalun. Ada mursalun, ada la mursalun. Itu dari segi bahasa yang cukup penting diulas. Bila orang lawan belaka, wajah min as-samati rajulun yas'a, akhirnya ada orang mari sokong. Orang sebutir kampung tak sokong, tapi orang luar kampung mari. Rajulun min aqsal Madinah, mari orang daripada ujung kampung.
Apa arti Tuhan sebut cerita ni? Sebut cerita ni tujuannya ialah supaya kalau orang kapun ni tak sokong, orang kapun lain sokong. Kalau sini tak sokong, orang lain sokong. Jadi ayat-ayat punya cukup-cukup memberi suntikan semangat pada kita pejuang Islam, bahawa jangan sekali-kali berhenti daripada dakwah Islam, sama ada berceramah kau, sama ada mengajar kau, sama ada melalui gong gendang sebagai ya Rabbi Salim, ya Rabbi Salim. Jam hari tak dengar, jam hari tu cak-cak didi cak-cak yang penting hari tu la ni ya Rabbi Salim, hei Tuhan selamatlah, ya Rabbi Salim, ya Rabbi Salim, ya Allah tolong selamatlah. Bangun pagi jelek mata jumpa assalamualaikum, saling assalamualaikum serupa. Akhir sekalinya orang Melayu hok tak sokong la ni diganti oleh orang Cina. Orang Cina tak masuk Islam. Tak apalah, awak, saya tidak nak setuh Islam awak, tapi lama kelamaan kita duduk dengar kita ceramah, maka dia berasa tak ada sebab kita tak terima Islam. Tak ada benda hok tak comel dalam Islam. Dia mau sebut pada PAS pusat, cuba usaha dalam puak-puak kita PAS pusat ni, cari orang muda yang berilmu pengetahuan, jumpa dengan anak-anak muda daripada golongan Cina ke, daripada golongan India ke, yang orang ni tidak bergantung benar dah pada Buddha dia, tak bergantung benar dah pada Kristian dia. Cuba jumpa di sekolah ke, sama-sama berkedah ke, tanya dia gapo gawe tak comel dalam Islam ni. Demo kawan Islam, demo tidak Islam. Cuba royak kawan gapo dia hok tak kena dalam Islam. Tu hasa kau tak betul. Arak judi haram ni tak betul ke? Islam kata arak ni haram, judi ni haram, zina haram, nipu haram, rasuah haram. Ada hak tak kena ke? Biar tanya betul, hak tak kena. Tak sesuatu Buddha demo ni kena ke tak sesuatu. Buddha ke Kristian tak betul, tak sesuatu. Tapi setuh ya demo tak saya terima Islam, kawan terima Islam, demo duk tak kena dua nak kat Islam ni. Kau demo boleh royak kawan Islam tak betul, kawan pun tak saya Islam. Tapi kau demo tak boleh royak Islam tak betul, kawan nak tengok Islam pun tak boleh, demo tak terima Islam tak betul. Beri fikiran, kerana Islam ni ajar pada kita wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin. Wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin. Boleh jadi kawan betul, boleh jadi demo betul. Boleh jadi kawan salah, boleh jadi demo salah. Nak tahu betul salah, mari kita bincang. Siapa peringkat tu Islam itu orang ni kecek tentang Islam. Boleh jadi kawan betul, boleh jadi kawan salah. Mana boleh Islam kata lagu tu. Tetapi Islam ni nak beri peluang pada orang yang tak terima Islam ni, biar kecek. Boleh jadi kawan betul, malah Islam tu dah betul. Boleh jadi kawan salah. Kawan salah lagu mana? Moga Islam bagian langit. Tapi tak apalah, untuk nak buka pintu hati demo supaya demo kecek bincang kawan, tak apa, kawan boleh mengaku boleh jadi kawan salah, demo boleh jadi betul. Tapi nak tahu betul demo salah, kawan salah, mari kita bincang. Itu dia, tak payah permit lah, tak payah tauliah. Ini para hadirin semua perkara yang diajar oleh Islam, dan Nabi kita faham dengan sepenuh barang lagu ni, yang menyebabkan Nabi kita rela tinggal Mekah. Itu pun setelah sabotaj dia buat, belum pada sabotaj, belum pada provokasi dibuat di Mekah, Nabi tak tinggal Mekah. Kan nak boleh ke tanah air, nak boleh ke rumah tangga bukan senang. Tapi dah dia nak bunuh kawan, dia mau kepung rumah kawan nak bunuh kawan, tak apalah, kawan pergi tempat lain. Dan Nabi kita Muhammad SAW punya cerdik dia, punya bijak dia, dia buat kesiapan dia berasa dah orang buat kanak ke dia. Maka dalam musim haji, bila musim haji, semua orang Arab daripada Samnanya mari belakang. Kerana haji ni bukan Nabi Muhammad je buat, Nabi Ibrahim lagi buat berpuluh ribu tahun lagi. Tiap-tiap tahun belum Nabi Muhammad mari tu, orang buat haji dah di Mekah. Dan kita dengar cerita Raja Abraha mari nak usung Hajar Aswad, Baitullah, daripada Mekah nak balik ke Yaman, menandakan barang lama dah. Baik, bila musim haji, orang daripada Mekah, daripada Madinah mari buat haji. Ketika tu Nabi ambil peluang. Orang Madinah, Aus baik, Khazraj baik, kumpulan besar daripada Madinah mai buat haji. Nabi kita rebut peluang orang itu siapa untuk pergi ceramah, untuk memperkenal diri, siapa dia, aku ni Rasulullah, nama aku Muhammad, tu ni aku begini. Dan kebetulannya cerita Muhammad akhir zaman ni telah didengar dah oleh orang Madinah sendiri, hasil daripada tuk-tuk guru agama Yahudi
hak kita panggil ahli kitab, dia mengajar dah, dia ceramah dah bahawa akhir zaman akan timbul seorang nabi, namanya sekian, anggota tubuh badan sekian, tinggi rendah sekian, putih hitam sekian, hatta muka ni berapa orang janggut nabi hak ubat, berapa orang hak hitam, semua ada berlaku dalam Taurat. Mata dia luas setara mana, speed setara mana, hidung dia macam setara mana, kepek setara mana, tangan dia ni berisi setara mana, hatta kaki dia, tumit dia, kaki dia berisi ke betulan ke berapa, semua ada berlaku dalam Taurat. Siapa begitu sekali jelas diajar oleh tak Yahudi daripada Taurat masa. Jadi bila orang Madinah mari buat haji, Nabi pun tedah diri dia kepada Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj kata, ni orang ni tok guru kita ada wayak dah lama dah ni, muka serupa dah, tinggi rendah serupa dah, kurus gemuk serupa dah, gapo lagi, hatta apa ni, bulu kening dia bertaut ke rengai ke, semua sebut, hatta pipi Nabi berisi ke tak berisi, semua disebut dalam Taurat. Tapi oleh kerana deki Yahudi ni berasa orang dia, Nabi Isa orang dia, Nabi Musa orang dia, Nabi Yahya orang dia, Nabi tu orang dia, Nabi Yakub orang dia, Nabi Ishak orang dia. Hak akhir zaman takkanlah orang lain, orang aku juga. Ini pandai-pandai Yahudi teka seorang. Tapi tahu-tahu Nabi Muhammad mari tidak orang dia, mari daripada Nabi Ismail, tidak mari daripada Ishak. Semangat kebangsaan tu begitu sekali mendalam dalam hati Yahudi. Ini orang bukan orang kita. Kenapa? Ini bakal Nabi Ismail, bukan bakal Nabi Ishak, atau dia panggil apa nama ni? Ishak. Ishak tu dia panggil Ishak. Apa nama ni? Sulaiman tu Salamun. Apa ni? Yakub tu, Nabi Yakub tu Jakub dia panggil. Jadi oleh itulah kerana dendam sumat dari semangat kebangsaan Yahudi ini menyebabkan Yahudi sampai sekarang pun lawan Nabi Muhammad SAW. Tak pasal-pasal kita orang Melayu ni pun lawan juga gerakan Islam, kerana kita ni bernabi kepada Yahudi, tidak bernabi ke Nabi Muhammad SAW. Ni yang menyebabkan Nabi kita bila siapa dia bina Nabi kita tidak, sahabat-sahabat Nabi selalu malam-malam pantun syair ingat balik ke negeri Mekah, kerana sayang ke negeri Mekah. Walaupun negeri Mekah negeri gersang, padang pasir, bukit bukau, tak ada benda yang manusia nak hidup, tapi orang panggil tempat jatuh lagi dikenang. Ini kan apa negeri sendiri. Madinah banding dengan Mekah ni dari segi geografinya jauh baik Madinah. Madinah ni ada tanah, ada kebun, ada lamang, ada nakhil, ada apa ni kebun. Kita sampai sekarang kalau kita pergi ke Mekah nak tengok pertama sepohong pun tak ada, rupuk sorak payah nak tengok. Tapi di Madinah serba ada. Dengan keadaan begitu pun sahabat-sahabat Nabi yang lari daripada Mekah ke Madinah ni selalu pantun ingat balik, gobat syair, pantun, sajak untuk mengingati balik apa ni kampung lama di Mekah. Walaupun Mekah ni gersang, tak ada apa pun, tapi ingat. Ini para hadirin semua yang menyebabkan bila Allah Ta'ala beri mimpi ke Nabi boleh balik semula ke Mekah. Seronoknya qad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq tadkhulul masjidal haram insyaallah wa aminin muhalliqin ru'usakum muqassirin. Ayat ni para hadirin kita baca minggu lepas, 2 minggu lepas di dataran kuliah yang timbul masalah perang Hudaybiyah. Jadi kesimpulan para hadirin semua, Nabi kita Muhammad SAW hijrah daripada Mekah ke Madinah dengan begitu tabah, dengan begitu sekali cekal, semata-mata bawa ajaran Allah. Ia satu sen pun tak dapat hasil pada Nabi Muhammad. Dia menambahkan gapo dia, maklumat apa masyhur dia pun tak dapat. Tapi oleh kerana ajaran agama ialah hidup kita di muka dunia yang mencari bekal akhirat. Atas dunia ni kita mati, kita akan mati. Tak ada orang yang tak mati, tak ada. Kerana bakar kita ni bakar mati belaka. Pada mati kita akan berdepan dengan Allah di akhirat kelak. Berdepan dengan Allah, soal jawabnya 4 perkara. Kita soalan kita panggil. Kalau anak-anak kita masuk puasa, kita soalan. Kita akan berdepan, kita soalan. Pertamanya, aku beri pada kamu umur 50 tahun, 70 tahun. Umur mula ni 78 ke 79. Beranak tahun 31.
Umur aku buat apa kat aku? Ini barang tak ada lah pengajian sains, tak ada pengajian teknologi, tak ada alat reka moden nak kesan barang, tak ada. Hanya mujur Allah Ta'ala tolong rakyat. Kalau Allah Ta'ala tak tahu rakyat barang ni, orang tak tahu. Ahli sains tak boleh rakyat, teknologi tak boleh rakyat, radar tak jumpa nak cari. Tapi Islam tolong ajar pada kita bahawa lepas pada kita mati, dia hidup balik depan Tuhan. Manusia akan ada soal, aku beri kamu umur, buat apa kat aku? Aku beri kamu harta, mau ambil daripada saluran mana harta? Dan bila-bila kamu pula mau buat apa dengan harta? Dua, yang ketiga, aku beri pada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan aku tak beri pada lembu kubah, walaupun lembu kubah lebih besar padamu. Tak beri pada gajah rimau, aku tak beri ilmu pengetahuan, walaupun gajah lebih besar padamu. Tapi aku tak beri ilmu padamu kecuali aku tak beri ilmu pada mereka kecuali aku beri pada ilmu. Buat apa kat aku? Dan aku beri kepada syabab tenaga mata menengok, tenaga telinga mendengar, tenaga otak memikir, tenaga kaki bergerak, tenaga tangan menulis, pakau gapo tak apa dunia. Ni barang-barang lagu ni tetap akan berlaku walaupun kita berasa tidak, itu kita punya pasal. Tapi kita kerja Allah minta tummalatus alunna yauma idzin anin na'im. Inilah benda-benda ni sugu Nabi kita. Orang kampung dia si lawan dia, maka dia rela pergi kampung lain. Tapi bila bunyi khabar kata, bila bunyi Allah Ta'ala bunyi mimpi pada dia untuk balik semula ke Mekah, maka dia royak pada orang ramai bahawa kita akan balik ke Mekah kerana aku mimpi. Tapi bila sampai di Hudaybiyah dan sekat, dalam masa sekat ni lah berlaku perundingan, berlaku perjanjian yang semua ni menandakan Islam dan politik selari, mesti selari. Pada orang yang mengatakan agama lain, politik lain, maka kenapa Nabi Muhammad pakai cok surat siapa daripada orang, ataupun surat nak kirim pada raja mana? Sahabat-sahabat Nabi sebut, ya Rasulullah, raja-raja raja-raja sekitar kita, raja Iran, raja Mesir, raja Itali, raja Rom, Rom Byzantine, raja Himyar, raja apa, dia tak akan terima surat kecuali dia ada cop. Maka Nabi guna cop ni tidak di pejabat dia, ada pakai tangan, cincin Muhammad Rasulullah. Ini semua ni menandakan Islam terlibat dengan politik. Kalau tak terlibat dengan politik, apa nama kerja? Kirim surat pada Raja Muqawqis, Raja Najasyi, Raja Kisra, Raja berapa. Ini semua ni menunjukkan bahawa Islam tetap terlibat dengan politik, dan politik terlibat dengan Islam. Diyanatuna siyasatuna wa siyasatuna diyanatuna. Kita beragama arti kita berpolitik, dan bila kita berpolitik arti kita menunaikan kerja-kerja agama. Ini benda-benda begini kita sebut sejak daripada zaman bela, sejak tahun 51, khasnya sejak daripada kita pergi Kelantan tahun 90. Dan alhamdulillah brainwash berlaku, pengubahan fikiran berlaku. Pasal ni lah orang Melayu UMNO tak boleh terima, Cina tak ada pasal terima. Dan di AP yang sebut zaman hari tu, di AP kata negara-negara sekular tak boleh, negara Islam itu ini lah, ni makin senyap, makin khufut, makin senyap. Ini satu kejayaan besar daripada perjuangan kita, bahawa walaupun demo tak boleh terima ajaran agama demo sendiri, saudara kita daripada UMNO, walaupun tak boleh terima ajaran agama demo sendiri, tapi orang lain terima. Ini benda-benda gini Farhan, ni semua perlu kita fikir. Dan tambah sekarang lagi, iaitu dalam masa kita mengingati sejarah Nabi Muhammad SAW, molek juga kita anjak setapak lagi naiklah kata, iaitu oleh kerana Nabi tidak seorang atas dunia ni. Tak Nabi Muhammad seorang je. Nabi Isa pun Nabi, Nabi Musa pun Nabi, Nabi Ibrahim pun Nabi, Nabi apa lagi, Nabi lain ke Nabi. Maka kenapa kita hanya ingat Nabi Muhammad seorang je? Nabi Muhammad ni khatamul anbiya, Nabi penyudah. Nak boleh penyudah ni ada belum pada tu Nabi lain. Jadi kita ni masih kisah Nabi Muhammad je. Itu pun wujud dah. Zaman kecil-kecil hari tu, orang kampung tak raja dengar cerita Nabi lain pada musim Maulud dan musim Mi'raj. Zaman kita hamba kecil-kecil hari tu, orang kampung tak raja dengar cerita Nabi lain pada dua perkara. Ketika Maulud baca kitab Maulud, ketika Mi'raj baca kitab Mi'raj. 50 tahun 60 tahun hari tu orang tak raja dengar cerita Nabi Muhammad lain pada cerita Maulud.
Makluk nak boleh kita makluk tu cari Tok Lebah kata. Dalam Kelantan berapa orang Tok Lebah ada. Tolong royak cerita Nabi Muhammad beranak hari Isnin. Tu ialah bendanya hari Isnin. Nabi beranak tubik nerak tidak mendatang dak. Nabi Muhammad gapo lagi lah. Tu ialah maklumat yang ada pada kita kepala kita, maklumat tok nenek kita mengenai Nabi Muhammad. Lepas tu musim Raksa, bulan Rajab naik ke langit daripada Mekah naik borok. Lepas tu borok Kedah tu kita jual beli buat balik ke rumah. Borok tu gambar retina kaki pak ada sayap. Siapa dia reka lagu ni wallah alam. Tapi lakulah orang jual gambar borok. Tu ialah maklumat dia itu. Lah ni baru tiba masalah hijrah lah, masalah nuzul Quran lah, masalah Yaum Arafah lah, masalah berapa. Dan nak lagi kalau boleh, takkan Nabi Muhammad hidup 23 tahun, 23 perkara yang kita boleh ambil. Nabi Muhammad hidup 23 tahun. Nabi Muhammad ni bawa agama. Dia agama ni ialah qauluhu wa fi'luhu wa taqriruh. Tutur kata Nabi agama. Perbuatan Nabi agama. Tikah laku Nabi agama. Jadi arti 23 tahun terlalu banyak kita boleh ambil buat tajuk bagi kemal ke Islam pada masyarakat. Nabi kata berapa, Nabi buat berapa, Nabi tidak atas berapa, semua tu kita boleh buat tajuk dalam ucapan kita, dalam ceramah kita, dalam gongenang kita, dalam dikir barak kita, dalam berapa kita boleh buat tajuk, kita boleh buat tajuk terletaklah di atas orang-orang yang berkebolehan. Nabi Isa misalnya, Nabi Isa, waktu Nabi Isa dibangkit dalam surah As-Saffi, tuan-tuan baca surah As-Saffi, sabbah lillahi ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma taqul kabara ma indallahi an taqulu ma taqul innallaha sampai akhir ni. Dalam cerita Nabi Isa lah ni tahun dia 2009 tahun kita 1400, dia 2009, arti tikah 700 tahun. 700 tahun belum Nabi Muhammad lahir, Nabi Isa lahir dah. Nabi Isa wayat dah. 700 tahun belum pun Nabi Muhammad lahir tu, akhir zaman akan timbul Nabi Muhammad. Bersungguhnya Allah Ta'ala memproklamasikan apa nama Nabi Muhammad ni 700 tahun belum pun Nabi Muhammad lahir tu, Nabi Isa wayat dah. Itu Nabi Isa. Nabi Musa pula lebih kurang 1000 tahun belum pada tu, Nabi Isa royak juga. Wa iz qala Musa liqaumi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma azaghallahu qulubahum wallahu la yuhibbu. Nabi Isa royak dah bahawa akhir zaman ni akan timbul Nabi Isa, Nabi Musa akan kira 3000 tahun belum Nabi Muhammad lahir ni, nabi-nabi dulu royak belakang dah. Boleh kita tolak gitu je. Mana boleh kita orang Islam, orang Melayu Islam tolak Islam ambil kebangsaan, sedangkan 3000 tahun Nabi Muhammad belum lahir lagi tu, Nabi Musa raya ada akhir zaman ketemu Nabi Muhammad. Ini kebodohan begini ni perlu kita isap, kita bertaubat pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita bangun kepada kubur akhirat kelak, Nabi Muhammad akan berjumpa kita. Innallaha Allah ya jami'an nas liyamillah, apa nama doa tu, ya Allah innaka jami'un nas liyamillah fajma' bainana wa bain nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hei Tuhan, aku mengaku satu hari nanti aku akan menipu segala orang atas muka dunia, akan bertempat di sebuah padang mahsyar. Segala orang atas muka dunia hak mati jok tu ada pas kiamat, Tuhan akan menipu belaka di sebuah padang, kita panggil padang mahsyar, dataran mahsyar. Hei Tuhan, bila mu sanggup menipu orang seluruh dunia di padang mahsyar, aku nak minta mu menipu aku bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang ketika tu kita bangun daripada kubur, tak ada apa sekarang, tak tahu anak bini di mana, tak tahu nasi berah di mana, tak tahu sobat anak di mana. Kita misal semua, kalau cik kita ni, kalau kita ni jadi pok orang, anak kita KPT suruh pergi Kuala Lumpur, naik bas ke, naik kereta api ke, naik kapal terbang ke, siapa ada nu, anak kita tak tunggu di stesen, cekak pok lagi lah mana, pergi dah poket tak ada, kat kenalan pun hilang, turun bas Kuala Lumpur selenggok-lenggok kising-kising lagi lah mana, teriak lah kitanya. Nak kita orang tua tak kerja berjalan jauh lah, siapa di bas Kuala Lumpur ke, anak tak tunggu, pergi dah poket tak ada, nombor telefon pun tak tahu dua mana, nak telefon ke anak dia, lagu mana jadi. Itu baru di Kuala Lumpur. Negeri kita kalau turun pergi ke Mekah ni pula, siapa turun di Jeddah tu,
tak usah, tak tunggu saing kita hak lama dah duduk Mekah pun tak tunggu, pasport pun hilang, PT pun tak ada, telefon, nombor telefon pun tak ada, buat lagu mana kita? Itu baru atas dunia kita serabut dah. Ini akhirat. Bangun di kubur Nabi Muhammad tak tunggu, anak kita tahu dua anak, kalau anak kita tak boleh buat apa akhirat kelak. Oleh itu di antara doa Nabi ajarnya, ya Allah kalau boleh peripung orang seluruh dunia di sebuah tempat akhirat kelak, tolonglah peripung aku dengan Nabi Muhammad. Fajma' baina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong peripung antara aku Nabi Muhammad. Ini benda-benda gini kita kena fikir. Jangan duk fikir masalah jalan raya aja, masalah rumah bangunan, masalah banjir, masalah kemarau dah. Banyak lagi perkara kita fikir, termasuklah nasib kita daripada masyarakat. Tak ada orang lain boleh selesai lain pada melalui Islam. Kebangsaan Melayu tak boleh buat apa. Kebangsaan Arab tak boleh buat apa. So kebangsaan Melayu. Dia benda begini kita fikir, dia tolong wayak sesaing kita daripada UMNO misalnya, dia masih lagi tak dengar benda-benda begini, kita ceram, dia tak mari, nak mari kena marah JKK. Baik, akhir sekali kita tahu apa sekarang. Tak apalah orang haji semua, sedikit demi sedikit apa ni Islam akan berkembang, dan kita usaha kita supaya hijrah ni benar-benar apa nama ni jadi maklumat pada kita. Tinggal lagi masalah Nabi Isa. Nabi Isa, bapa tak mati muka bumi, bapa Tuhan akak naik ke langit? Jawabnya kerana anak murid dia sendiri nama Yahuza ni terima duit rasuah kita panggil. Kerajaan zaman tu, kerajaan Roma zaman tu, zaman tu duduk di Palestin, kerajaan Roma sendiri serabut dengan Nabi Isa. Nabi Isa duduk ajam golai, kerajaan ketika tu duduk ajam golai. Akhir sekalinya kerajaan zaman tu dia cari Nabi Isa duduk mana, nusuk sana nusuk sini. Akhir sekali di antara ramai-ramai anak murid Nabi Isa ni, orang panggil Hawari ni, ada seorang nama Yahuza. Terima duit daripada kerajaan. Hei Yahuza, kalau mu boleh royak tok guru mu duduk mana, Isa ni duduk mana, aku boleh beri duit pada kamu. Lapar ke duit ni, akhir sekali tak kenal tok guru, tak kenal berapa, ambil duit kerajaan, bawa boleh pergi nak takat Nabi Isa. Allah Ta'ala kedainya apa nama ni, ambil rupa Yahuza, ambil rupa Nabi Isa, kita tepek atas muka Yahuza. Sebab kita dalam pakai topeng, pakai mas, pakai topeng. Bila kita pakai topeng orang, tak nampak muka kita, nampak rupa topeng lah. Allah Ta'ala buat ke anak murid Nabi Isa ni, iaitu dia ambil muka, rupa muka Nabi Isa, dia letak atas muka anak murid Harsyuah tadi. Akhir sekali mai pun ga takak Yahuza. Yahuza ni hak jeru apa kita panggil, jeru rasuah ni apa panggil, takak agak ambil bunuh Yahuza. Bila bunuh Yahuza, duk skor ke Nabi Isa kena bunuh kerana muka tu muka Nabi Isa. Bila bunuh Yahuza, pas mana Yahuza, cari Yahuza duk mana. Nak kata kita bunuh Yahuza, bunuh Nabi Isa kerana muka Nabi Isa. Nak kata Nabi Isa pah kerana Yahuza, tak lesah pah lelai lagi. Akhir sekalinya tahu-tahunya hak kena bunuh tu Yahuza, kerana Yahuza tak jumpa pah lelai lagi. Nabi Isa naik ke langit, barrafa'ahu Allah ilaih, Allah Ta'ala akan naik ke langit. Ni nak royak rasuah ni bukan benda baru, bukan lo ni baru timur rasuahnya. Jok zaman Nabi Isa lagi, anak murid sendiri buat kena ketuk guru, ambil duit, tak apalah boleh duit, asalkan tuk guru aku mati tak apa, asalkan aku boleh duit. Ni perangai huduh ni berlaku sekarang ni begitu sekali banyak. Jambatan tu getok ni orang yang tak selesai, kira rasuah berlaku. Alhamdulillah kita tidak rasuah. Dia mau kata kalau Islam ni benar buat patung, kalau Islam ni benar buat patung orang, mau buat patung 5 orang tu, 5 orang wakil rakyat kita tak terima rasuah. Patung Ustaz Hasan Kaabah, Datuk Hasan Kaabah, patung Cikgu Ya Kemuni, patung Bunyamin di Salo, patung siapa dia lagi, 5 orang ni. Kalau Islam ni benar buat patung, amba buat patung 5 orang di Kelantan. Tanah ni kesan daripada ajaran Islam. Orang nak wis juta, kalau wis juta banyak dah, ni 5 juta, 5 juta, harga itu 10 juta. Mengikut speaker kita Ustaz Nasruddin, tak balik lagi Mekah 28 balik. Nasruddin sendiri royak pada hamba, tengah orang lain duk 5 juta nak ambil 5 juta belum pada pilihan raya baru ni, dia dijamin oleh keluarga dia sendiri 10 juta. Keluarga dia ada UMNO, nak bagi dia 10 juta jamin, walaupun dengan telefon, tapi boleh sebut 50 juta.
Kalau Islam yang mula sekali, kalau Islam benar kita buat patung, buat patung kita tak pergi jalan nak tengok ni kesan Islam. Boleh tak ada, SB tak ada, tapi hak adanya ialah qalbu, bersih hati kita. Aku boleh duit 10 juta 100 juta pergi masuk neraka, nak buat apa dia? Bodoh aku boleh fikir banyak apa masuk neraka. Fikir-fikir begini, tak ada ajaran lagu ni lain pada Islam. Tak usah nak buat peraturan lah anti rasuah, tak usah nak buat jentera anti rasuah lah, PBR ke SBBR ke berapa, tak jadi apa. Kerana orang ni orang berlaku, polis pun orang, BPR pun orang. Tak ada sebab orang tak boleh terima duit. Tapi bila ingat ke neraka, ingat ke malikul maut, ingat ke azab kubur, orang dengan sendiri kacak, tak jadi. Kalau nak ambil juga tu degil dia punya pasal lah. Tapi Islam lah cara yang paling baik, jentera yang paling baik untuk menyelamatkan manusia daripada bermacam-macam maksiat, termasuklah zina ke, dadah ke, arak ke, perempuan ke, rasuah ke, apa semua sekali. Inilah sebab tu yang kita sayang kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sayang pada agama dia sampai rela rumah tinggal anak bang sekali. Para hadirin semua, kita berhenti sekat tu, kita doa pada Allah Ta'ala. Doa kita minta Allah Ta'ala selamatkan hati kita daripada sebarang maksiat, macam doa Nabi tinggal dan ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab dia masyhur Riyadhus Salihin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahul baina ma'siyatik. Hei Tuhan, tolong beri pada aku, tolong agih pada aku rasa gerung padamu siapa aku ni tak jadi nak buat maksiat. Cerita panjang dia Tok Guru Tok Ayah Hashim Pondok Pasir Tumbuh Pak Lala ni pun amal rajin semayang belakang dia. Lepas semayang dia ni lah panjang. Hei Tuhan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahul baina ma'siyatik. Hei Tuhan, tolong beri pada aku rasa gerung padamu siapa aku tak jadi nak buat maksiat. Mana kita panjang ujung tu Allahumma ja'alna sa'rana 'ala man zalama wa sulna 'ala man 'adana. Hei Tuhan, tolong balas bala aku pada aku terhadap orang zalim pada kami, dan tolonglah pada aku orang melawan kepada kami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah ولا مرضا إلا شفيته ولا عدوا إلا غلبته ولا عدوا إلا خذلته ولا عدوا إلا دمرته ولا حاجة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم كما قد كفيتنا في ماضينا فاكفنا في حاضرنا واكفنا في مستقبلنا. اللهم عليك بمن ظلمنا وظلم دينك دين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بمن خاننا وخان دينك دين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بمن هتك حرمتنا وحرمة دينك دين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل عليهم غضبك وسخطك وافعل بهم كما فعلت بأصحاب الفيل وارمهم بحجارة من سجيل واجعلهم كعصف مأكول. ربنا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا رؤوف يا ديان انفحنا منك بنفحة خير إنك على كل شيء قدير. اللهم يا مالك، اللهم يا من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه. اللهم يا فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب. أسألك يا الله أن تفتح قلب رئيس الوزراء ويؤدوا لنا ما لنا من خزائن أرضك لنت من الغاز والبترول، أو ترد كيدهم على نحورهم وتبدد شملهم وتفرق جمعهم وتنزل عليهم غضبك وسخطك وتفعل بهم كما فعلت بأصحاب الفيل وتجعلهم كعصف مأكول وترميهم بحجارة من سجيل. ربنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علينا الدعاء وعليك، اللهم منا الدعاء وعليك الإجابة. اللهم منا الدعاء وعليك الإجابة. اللهم منا الدعاء وعليك الإجابة.
ربنا إنك على كل شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. صلى الله على سيدنا مولانا. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تكبير.